Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borakkan dengan korang semua tentang One Piece chapter 1060, which is satu chapter yang sangat besar sekarang ini. Dan of course bersama dengan saya adalah Abang Zaf daripada Wibro. Macam biasa ya. What's up gang, what's up. Ya Bang, 1060 1060, satu number yang best and meaningful. Benda yang berlaku dalam chapter ni pun best. Yes. Ya betul, dia meaningful. Yes, itu perkataan yang kita nak. So dalam chapter kali ni ada something yang really big happen, tapi benda tu tak borak dekat sini, kita borak dekat channel Abang Zaf. Dekat sini kita just borak awal-awal saja dulu. Okay. Di mana kita nak borak pasal Luffy telah pun bagi tahu dekat kru dia tentang dream dia dan apa yang berlaku selepas kejadian yang besar itu. Macam tu. Faham. Okay, so sekarang ini chapter 1060 bermula dengan kita dapat tahu yang pasukan Mugiwara bang, dia orang dah tahu yang Sabo membunuh King Cobra lah katanya lah. Tapi of course Luffy and King tak percaya benda tu. Of course kita pun tak percaya benda tu. Kan? And Robin pun ada cakap dekat situ yang dia pun agree dengan Luffy sebab apa nama tu, revolutionary hanya target nobles, bukannya regular king. Betul. Macam mana asal dia macam kontradik lah kalau dia buat benda tu kan. Dia macam berlawanan dengan prinsipal revolutionary itu sendiri kan. Betul. Dan lepas tu kita dapatlah boleh kata flashback lah kan. Benda yang kita dah tahu dah pun sebenarnya kan. Panel yang gambar Sabo, gambar Cobra dan gambar Vivi lah. Benda yang kita dah tahu dekat chapter yang lepas. Repeat balik. Benda yang sama je. Dia ingatkan lah. Dia repeat balik. Dia ingatkan kita balik. Dan lepas tu kita dapat tengok Luffy bang, dia tak fikir panjang. Dia nak terus pergi Navy HQ. Mula-mula dia nak pergi Alabasta kan. Mula-mula dia nak pergi Alabasta dulu. Sekarang dia baru jual pula. Tapi ya betul, dia nak pergi tempat-tempat tu, dia nak terus redah ke. Dia nak pergi lawan terus kan. Tapi of course macam biasa Zoro memberhentikan impian Luffy. Bukan impian Luffy yang Luffy bagi tahu kat kru dia tu, yang nak pergi ke Alabasta, Marijoa, Marineford semua ni lah. Di mana Zoro cakap satu benda yang sebenarnya dah lama Zoro tak buat macam ni kan. Voice Captain moment ni lah yang saya panggil. Last Enies Lobby lah kan, waktu Usopp bergaduh dengan Luffy kan. And then semua orang macam nak side Usopp, and then Zoro kata lepas tu ada kena respect Captain. Betul. And lepas tu ada jugalah apa nama tu yang dekat Zoo tu, yang time diorang discuss Sanji nak pergi jumpa Big Mom tu, tapi itu tak ada besar sangat lah. Tak sebesar yang Enies Lobby tu lah. So tengah-tengah gaduh tu kan, tengah-tengah Luffy tak puas hati dengan Zoro semua tu, tiba-tiba ada satu kotak bang, ada satu barrel lumpur, sampai pin pun demam dia dapat lumpur sampai aduh bang, macam mana bang? Itulah, Karibu berada dalam Sunny. Tapi kalau tengok betul-betul macam Straw Hat memang tahu dia dalam Sunny. Macam dia orang yang tangkap lah, sebab ada rantai semua ni kan. So sebab dia orang ada cakap kan yang faham? Aku rasa lah, tak salah aku, yang Karibu ni nanti boleh buat kacau kat Wano ke apa. So probably dia orang sedar je Karibu kat situ. Betul. Tapi Karibu tak tahulah. Dia ada informasi yang kita tak tahu. Dia nak bagi tahu siapa kan. So ada reason lah Karibu ada atas kapal ni. Betul. Tapi banyak-banyak orang yang boleh. Kau prefer carrot ke dalam barrel ni? Tak nak siapa-siapa. Tak nak siapa-siapa. Tapi memang Karibu tu dah ada dah, rasa dia memang ikut. Lepas tu tak lah bang, tak. Saya sendiri sebenarnya tak ada komen. Nak buat analisis video pun saya tak, nanti part yang Karibu ni saya tak tahu saya nak cakap apa. Faham. Aduh, okey lah, tak apalah. Karibu tu kita taruh tepi dulu. Lepas tu kita dapat tengok reaction kru Straw Hat Pirate yang lain. Kita dapat tengok Sanji sedih sebab Vivi semua macam tu kan. Nami, Chopper semua. Tapi kontra dia kat sini bang, kita perasan yang geng-geng yang Alabasta saja yang ada reaction macam tu. Sebab yang lain tak jumpa lagi. Frankie, bro. Ya betul. Tapi bro ada sebut something interesting. Yes, itu yang kita nak borak kan. Apa kata? Okay, abang boleh lah abang borakkan pasal benda tu. Alang abang nak bro kata, I never known anyone to be discontent with the way Alabasta is ruled. Macam bro dah pernah pergi Alabasta lah kan. Sebenarnya bro ni dia memang
sebab dia dah hidup lama kan. Rumba Pirates tu dah ditubuhkan lama, and then dia pun dah pernah dengar nama Roger sebagai rookie waktu tu kan. So it makes sense lah yang Brook pernah pergi Alabasta. Alabasta pun bukan kat New World kan. So makes sense. Faham. Okay, so selepas tu apa nama tu, kita dapat tengok yang macam biasalah, benda yang sama juga, di mana pasukan Straw Hat Pirate ni masih lagi nak cari Vivi semua, and then Zoro mengingatkan diorang sekali lagi. Zoro mengingatkan diorang sekali lagi bang, di mana diingatkan Luffy lah apa yang Luffy pernah cakap dulu, iaitu pasal Ace. Ini sebenarnya ada isu juga sebenarnya pasal ni kan. Sebab Ace mati kot. Itulah orang point out lah, macam kau tak pergi tolong Luffy lah, Ace mati. Tapi Luffy pergi tolong lah. In the end Luffy pergi tolong dan tak dapat juga menyelamatkan Ace kan. Tapi apa yang aku suka pasal point ni, Zoro cakap jangan underestimate Vivi lah kan. She can hold her own. Okay. Betul. Dan lepas tu kita dapat tengok yang macam biasa lah, Luffy banyak lah muka Luffy dalam chapter ni, memang baik lah. Ya, betul lah. Sebab of course kita tahu yang apa yang Zoro cakap, yelah memang ada kaitan dengan Ace, tapi apa yang Zoro cakap tu is correct. Okay. Dia memang, of course lah, Zoro is vice captain or everything semua tu kan. And diorang kembali balik buat Alabasta. Callback is a callback. Callback. Tak silap saya diorang panggil Zoro Green Kaido. Mak kau hijau. Cuba kata mak kau hijau. Tapi bang, dekat situ interesting sikit tau. Sebab orang lain semua ejek dia, tapi dia hanya balas kat orang. Dah boleh agak dah kan. Marimo. Dah boleh agak. Dia balas dekat Sanji lah. Marimo lah tu lah, iaitu Sanji, di mana dia panggil Sari pula. Dia panggil Sanji, shut up, force dia cakap macam tu kan. Luffy always merepek lah. Dia punya ejekan dia tu. Macam kalau kau ingat dulu dekat Alabasta, Luffy kata 3 sword style. Lepas tu Usop macam tegur, itu bukan ejek, itu bukan menganjing. Lepas tu Luffy tambah 4 sword style, itu lagi. So kali ni pun dia kata you are Onigashima. Macam benda Luffy punya ni kan. Aduh, kalau kat anime nanti best lah benda ni, bakal lah. Dan lepas tu bang, kita dapat tengok Robin menyampaikan lagi berita-berita daripada luar. Salah satunya adalah Cross Group lah. Cross Group. Kita dapat tengok Oda lukis gambar bagi krokodil, Mihawk semua. Bagi tu muka nampak ganas kan, tapi belakang cerita kita orang tak tahu. Luffy tak puas hati lah. There has to be some mishap. Luffy memang tak puas hati. Betul, Luffy memang tak puas hati. Tapi faham lah kenapa, sebab dia macam Bagi tak buat apa-apa kot. Dia kalahkan Kaido, cari pasangan semua, baru jadi Yonko. Lepas tu Bagi tu dia tak buat apa-apa and dapat jadi Yonko. Okay, so sekarang kita dah sampai ke part yang saya nak cakap dekat abang. Satu benda yang mungkin agak crucial juga, tapi orang tak perasan sangat benda ni, iaitu Robin cakap ada lagi beberapa nama dalam surat khabar ni. Patut ke dia bagi tahu dekat Luffy? Tapi Luffy cakap tak payah. Aku tak perlu tahu pun. Just simpan untuk engkau saja. Salah satunya mestilah kita tahu. Student of Captain Kobe. And Robin tak tahu kot yang Luffy rapat dengan Kobe kan. So that's the reason lah kenapa Robin pun tak bagi tahu kan pasal benda tu kan. Ya, betul. And ada lagi beberapa nama. Ada lagi beberapa cerita. Abang rasa adakah cerita tu akan kita tahu nanti, ataupun just macam cerita tu tak ada apa-apa pun? Mungkin ada sebab dia sebut names kan. Family names. So mungkin ada karakter-karakter lain ke, Okiji ke kan. Tengok lah. Mungkin tapi Luffy spoil lah. Kalau tak Luffy nak cerita lah. Oda disketis. Chapter ni Oda tis. Ya. Betul, banyak benda dia tis. Kecuali part yang pertengahan yang kita akan borak kat channel abang tu lah. Itu big game punya move betul itu. Ya tu. Aduh, okay. So Luffy dia cakap Sabo innocent, and dia ada cerita dekat pasukan Mugiwara tentang Dream Sabo, and dia cerita juga pasal Dream Ace, dan juga bang dia bagi tahu kat Dream dia lah dekat pasukan Mugiwara, di mana Dream dia ni
satu dream yang kita semua tak nanti lah. Orang selama ni cakap dia nak jadi Pirate King. Apa yang dia belakan tu just Pirate King, Pirate King. Saya dah cakap daripada dulu lagi, saya dah pernah cakap kat korang yang benda ni bukannya Pirate King, tapi dulu pernah ada yang ejek saya, to be honest. Ada yang bukan ejek macam mana nak cakap, macam peli lah, pelakik. Alah, dia cakap King of Pirate lah, kau nak buat teori apa benda. Tapi sekarang tengok how things turn kan. How things turn So impian Luffy tu bukan nak jadi King of Pirate, tapi satu benda yang lain. And dia perlu jadi King of Pirate untuk merealisasikan impian tu. Abang ada buat teori pasal benda ni, betul tak? Teori. Okay, apa kata abang just share sikit lah dekat dalam collab ni. Tak nak lah bagi full, nanti full tak pergi tengok kat sana. Bagi statistik. Okay, aku akan sebab dalam video tu, teori tu aku sebut ujung-ujung tau. Kira aku tak sampaikan teori itu dulu. Aku sampaikan sebab-sebab nak menimbulkan teori tu. So ujung-ujung baru orang tahu what's the theory. Okay, aku takkan sebut kat video ni juga. Basically yang tadi Adam cakap pasal Pirate King tu, yes, Pirate King tu memang sebenarnya tak perlukan chapter ni pun nak confirmkan benda tu. Is already confirmed for me like in chapter 968. So waktu Roger Pirates jadi Pirate King, kita dapat tahu world government yang bagi title tu. So from that scene itself, kita tahu yang Roger dream dia bukan nak jadi Pirate King. So bila Roger dream dia tak jadi Pirate King, maknanya Luffy punya dream pun something else lah. Okay, itu aku ada mention dalam video. Okay, pasal dream ni ada beberapa kriteria yang aku cakap kena ada dalam dream ni. Okay, first, dia mesti ada kaitan dengan Luffy dengan Roger. Okay, dia mesti ada the same team ataupun the same, tak kisahlah apa-apa kan, mesti ada kaitan dengan Luffy dengan Roger. Kedua, dia kenapa nak kena jadi Pirate King dulu baru dapat buat dream ni. That's the second one lah. And then the third one is dia kena satisfy semua reaction yang ada ni. Okay, kalau korang perasan dalam panel kali ini, dia bukan reaction terkejut je tau, dia banyak reaction yang lain. Dia ada yang macam Chopper jadi excited gila kan. Kenapa Chopper excited? Kenapa Usopp macam tak buat hati? Kenapa muka macam tu, muka macam ni? So daripada tu kita timbulkanlah teori tu kan. And then aku ada cakap juga yang sekarang ni teori yang paling famous adalah pasal biggest party tu kan. Bigger party tu. Ya, aku cakap aku tak berapa setuju sebab reaction characters dalam chapter ni macam kenapa Usopp dengan Chopper tak sama reaction dia orang. Kenapa Zoro nak berpeluh kalau dia dengar pasal biggest party? Kalau korang pasal muka Zoro waktu first dengar dia macam pelik kan, macam beluh kan, macam dia sebagai kaki botol sepatutnya dia akan tersenyum macam Sanji bila dia dengar benda ni kan. Okay. Ya, betul. And satu lagi aku ada kaitkan dengan Wano lah. Wano ni kalau korang ingat sebelum lawan Kaido dulu, Luffy ada cakap kita sebelum minum ni, tak jadi minum ni, kita celebrate nantilah kan, kita akan buat the biggest party kan untuk celebrate Jinbei kan. Last apa je celebrate tu kan, macam tak terasa pun biggest party kat untuk Jinbei tu. Jinbei pun makan seorang-seorang. So aku cakap kalau kat Wano pun Oda tak dapat buktikan biggest party tu, macam mana dia nak buktikan the whole world punya. Itulah point aku pasal bigger party. Tapi apa teori dia, korang kena tengok video tu. That's all. Alright. Betul lah. Faham. Kalau saya sendiri pun like daripada dulu terfikir juga apa benda ni kan. Tapi memang sampai sekarang tak tahu lah jawapan. Like serius, saya memang tak ada idea untuk benda ni. And kalau korang nak dengar teori pasal benda tu, korang boleh pergi kat channel Webro lah. Channel Webro. Sebab saya memang takkan buat lah. Sebab of course lah kita tak tahu apa-apa. Like ini satu benda yang Oda betul-betul simpannya. Tapi and satu je lah saya nak cakap, expect the unexpected. That's why you gotta watch the theory. Expect the unexpected. Yes. Well, sejak dah kena troll dengan Oda banyak kali ni kan, saya memang dah macam yang saya cakap tadi lah, expect the unexpected. Alright, so dream ni tak nak borak banyak sangat, tapi like kita tengoklah Luffy dia punya dream tu, like macam abang pun dah mention tadi, setiap karakter dah masing-masing tunjuk kan. And bolehkah kita cakap yang reaction Zoro tu hampir sama dengan reaction Oden bila Oden dengar reaction benda tu daripada Roger? Ataupun kan? Oden ke Whitebeard lah? Whitebeard gelak kalau tak silap saya. Whitebeard gelak, Oden dia macam impress macam memang macam tu lah.
Kalau tak silap saya. Okay. So pasal dream ni juga bang, sebenarnya ada satu interesting fakta juga. Saya baca kat Twitter. Ada orang cakap, orang setakat ni yang dengar dream ni hanya pasukan Mugiwara no Ichimi ni, Marco lah pula, Ace, Sabo, Shanks dan juga Karibu dalam dan juga Yamato barrel tu lah. Dan juga Yamato. Yamato tu sebenarnya nak borak ni. Ada orang point out yang orang yang dengar benda ni adalah the final two nanti at the end of the series. Ada orang cakap lah, bukan saya. So ada orang cakap dekat Twitter. So Karibu dengan Yamato. So abang sendiri macam mana daripada teori Mamat ni dekat Twitter? Boleh cari, just tulis hashtag One Piece chapter 1060, korang komen scroll kat bawah. Ada dia post. Ada, memang ada. Menarik juga tu. Semua orang yang dah pernah dengar ni, kru dia je lah kan. Satu benda yang tolaklah Shanks dengan Ace dengan Sabo kan? Okay. Satu benda yang aku mention dalam video tu juga, scene ni takkan terjadi kalau Yamato ada dekat atas kapal tu. Betul tak? Yes. Aku boleh kata Oda mungkin dia dah lama dia nak lukis muka Luffy cakap that's what I want at the end of my dream. It's like a very important scene for Oda. And if Yamato is there, he cannot draw this manga panel lah kan? Sebab Yamato tahu kan, semua nanti semua orang buat reaction, semua reaction terkejut Yamato. Aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah. Yamato biasa. Aku dah dengar dah ni. Aku dah tahu dah. So maybe that's one of the reason kenapa Yamato stay kat Wano lah kan. Kita boleh cakap macam tu lah. Sebab scene yang epic dan beautiful ni tak boleh terlukis kalau ada Yamato. So mungkin Oda tapi aku dengan Adam mesti tak buat hati lah Yamato tak join awal-awal kan. Memang itu memang tak nak cakap ada berlebihan. Sebab kita dah buat video pasal benda ni. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi bang? Nak tambah pasal Luffy Dream ni? Ke hujung dah. Tak ada dah Boleh ke seterusnya lah. Ke hujung lah. Di mana Robin ada mention pasal the final poneglyph lah. Di mana pasukan Mugiwara nak tolong Luffy capai impian dia yang misteri tu. And then Frankie macam okay sekarang ni kita kena cari last poneglyph. Itu je kerja kita kan. Lepas tu Robin cakap kau cakap macam ni senang je kan. For the first time lah diorang tak tahu kat mana poneglyph. For the first time lah. For the first time lah. Bukan cakap diorang je, kita sendiri pun tak tahu. Tapi ramai orang cakap Elbaf lah bang. Ramai orang cakap Elbaf. Tu lah. Okay. Cakap pasal pulau seterusnya ni, kita bolehlah move on ke a few days later tu, about the Thousand Sunny. Yes. Okay, so a few days later tu kan, satu benda yang mengejutkan saya juga. Saya ingat benda tu dekat Lulusia, to be honest. Perairan Lulusia tu lah, sebab Lulusia tu kan dah kena nuke. Kena nuke. Nak tahu jadi apa kat Lulusia tu, kena check kat channel Wibro lah, sebab kita borak dekat sana. And korang boleh check analisis video saya jugalah, sebab saya akan fokus dekat situ. Lebih part yang tu dekat analisis saya, tapi video tu lambat lagi dah keluar. So bang, Winter Island bang, next. Interesting. Cakap pasal Winter Island ni, ada beberapa karakter comes in mind untuk aku. First adalah Dr. Vegapunk. Okay. Kedua adalah Shanks. Okay. Sebab Shanks ada jumpa dengan Ace kan, dulu kan. Dekat pulau, pulau yang ada haji tu. Aku berharap ada kaitan dengan dua karakter tu lah. So, tapi bila bercakap dengan Winter Island ni, dia Elbaf tu dia jadi low lah kan. Agak makin low lah probability untuk Elbaf tu. Betul lah. So, kita dapat tengok yang Chopper dengan Robin ada cute moment kat situ. Kita dapat tengok lah. Macam biasalah, cute moment. Betul, ada moment Jinbei dengan Nami cakap pasal sail kan. Lepas tu bang, secara tiba-tiba diorang bukan terperangkap, macam nak cakap, terjumpa lah satu benda yang agak pelik juga, which is macam tornado, tapi tornado tu air. Betul. Dan of course kan kita tahu benda ni daripada efek apa yang terjadi dekat Lulusia Kingdom tu lah sebenarnya. Dia macam tak balance something. Apa orang kata, sebab
pulau satu dah hilang. So macam geografi ni tak berapa betul sangat lah. And ada benda tu, and Luffy, saya tengok Luffy cakap ada orang kat dalam tu. Yes. Betul tak? Lepas tu kita punya boy laju. Dia terus cakap laju je. Ada perempuan dalam tu. Aduh, kelakar Sanji. Aduh, lepas tu Zoro macam biasa lah, dia terus keluarkan gaya pedang dia, and dia cut benda tu, and Chopper keluar daripada Thousand Sunny punya dapur tu, and then dia terpelanting. Dia tercampak keluar sebab dia terlalu ringan. Lepas tu Luffy tolong. Luffy sekali kena. Aku rasa macam kelakar lah scene tu. Selaku Fishman tu, jokes ni kan, yang dia yang seorang pergi menyelam, lepas tu Devil Fruit, lepas tu seorang lagi selam Devil Fruit juga. Fisherman kot. Fisherman tak, saya pun tak ingat, tapi ada kot Fisherman kan. Okay. So tengah-tengah macam tu, orang yang dekat dalam tu telah pun terkeluar bang, dan dia di-revealkan oleh Oda, tak lain tak bukan salah seorang daripada Worst Generation, Jewelry Bonnie, yang nilai buruannya sekarang adalah 320 million deri, bukan bilion, million. Okay, last kita tengok Bonnie bang dekat Reverie, dekat Marijoa. Kenapa tiba-tiba dia ada dekat sini? Kuma hantar dia. So aku boleh kata like, kan Kuma kan boleh teleport orang tu kan. Kalau korang ingat, yang Kuma ni bila dia teleport, bukan kau terus pergi to one place in sekelip mata kan. Kalau korang ingat waktu time skip tu, semua orang dia naik, dia macam masuk dalam satu bubble ni kan, travel. Kuma Island. So aku percaya yang Bonnie dalam bubble tu, and then suddenly Lulusia Kingdom punya incident tu happen, dan dia affect kan. So sebab tu lah dia Bonnie terangkap. Macam tu lah. And betul lah. Okay. So bang, kenapa Bonnie dimasukkan ke dalam cerita pada waktu sekarang ni? Kenapa Oda buat agak-agak lah, kenapa Oda letak dia dengan jumpa Straw Hat sekarang? Untuk kali ini boleh predict chapter 61 lah sebenarnya kan. Bonnie kan daripada Marijoa. Ya, betul. So dia boleh cerita lah kat Straw Hat. Straw Hat kan nak tahu kan, nak tahu apa jadi kan. So dia boleh cerita lah pasal Sabo ke, pasal Marijoa ke, pasal Kuma ke. Ya. Interesting jugalah Bonnie ni sebenarnya untuk kita cakap kan. Sebab Bonnie ni, saya tahu ada juga di antara kita yang ternanti-nanti kan bila Bonnie, sebab kalau korang perasan, semua Supernova atau Worst Generation dia ada cerita masing-masing, kecuali dua orang, iaitu Bonnie dan juga Uruji tu kita tak tahulah bila. Tapi sekarang ni Bonnie ni like memang misteri daripada dulu. Last kita tengok dia dekat Marijoa tu, and dia macam ada something past dengan Kuma, and apa yang abang cakap tu memang make sense lah. And saya pun predict benda yang sama jugalah, which is Oda bawa masuk dia dekat dalam cerita sekarang ni untuk bagi tahu dekat Straw Hat Pirate mengenai apa yang berlaku kat Reverie, apa yang berlaku kat Marijoa, apa sebenarnya yang berlaku, dan adakah sebenarnya Bonnie ni juga tahu tentang kewujudan Insama sebenarnya. Boleh jadi kan, sebab dia pandai menyelinap kan, dia dengan badan kecil ni kita nampak dia. Tu kat Marijoa pun dia senyap dia. Betul. So could be, and kita kena fikir Dam, kenapa Kuma hantar dia ke arah Winter Island ni? Faham. Aku predict dan berharap dia berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Okay, faham. Vegapunk. It's about time lah. It's about damn time. After like how 100 chapters. Vegapunk, satu sosok misteri yang paling lagi misteri daripada Dragon lah, kita boleh cakap. Okay lah. So saya rasa itu je kot daripada kita orang untuk video kali ni. Maaf kalau kita orang ada macam terkurang ke dalam video kali ni kan. Abang ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada kan? Tak ada. Alright. So itu saja daripada kita orang berdua hari ni. Maaf kalau ada tersalah silap ataupun ada macam tersalah fakta ke apa ke. Kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ID Studio dan juga channel Webro. Pergi check collab Webro dekat channel Webro, di mana kita akan borakkan pasal Lulusia Kingdom never existed. Ayat tu sendiri buatkan ni naik guys. Serius, naik lah. Bulu roma kita naik lah guys ayat tu.
Alright guys, so itu saja daripada kita berdua. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.